Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk pengetahuan semua, pada hari ini kita dah masuk bab 6 iaitu persamaan linear. Okey, persamaan linear ni pun ada kena-mengena dengan bab 5. Cikgu harap awak dah faham lah, kamu semua dah faham tajuk dalam bab 5. Okey, dalam bab 6 ni iaitu persamaan, tengok pada tadi tajuk apa? Okey, persamaan linear. Okey, banyak jenis persamaan linear, tetapi hari ni kita tengok dulu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, apa tu persamaan linear? Okey, maksud persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, okey awak boleh tengok sinilah. Okey. Contoh yang cikgu bagi. Okey, nilai wang dalam rajah A akan sama dengan nilai rajah B. Okey, simbol sama dengan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Okey, ayat matematik yang melibatkan kesamaan ni dikenali sebagai persamaan. Okey, bila awak nampak ada tanda sama dengan, simbol sama dengan ni, ini maksudnya persamaan. Jadi duit RM100 ni akan sama dengan duit RM50 yang mempunyai dua helai RM50. Maksudnya duit RM100 ni sama dengan 50 tapi kali 2. Itu maksud dia. Okey, nilainya sama. Contohnya X campur 2 sama dengan 5 dan Y tolak 7 sama dengan 11. Ini ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita tengok yang lain. Okey, ini semua dikenali sebagai persamaan linear. Persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear kerana kuasa pemboleh ubah ialah satu. Cuba awak tengok. Okey, X campur 5 sama dengan 8. Okey, X pada X ni kuasa dia 1. Kan cikgu cakap itu kuasa X 1 tapi tak nampak. Kuasa pada apa? Pemboleh ubah. Tak kisahlah. Tengok pemboleh ubah dia. Contoh macam Y ni. Okey, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Asal dia sama dengan dan ada juga dia punya pemboleh ubah dia kuasa 1. Dia ialah persamaan linear. Okey, ni pun sama. Okey, 6P campur 4Q tak ada kuasa 2 kan? Okey, selain daripada kuasa 1 tak ada, dah ada sama dengan. Ni pun sama dan ini pun sama. Okey, tetapi persamaan ini dalam satu pemboleh ubah dia berbeza. Maksudnya pemboleh ubah dia tak boleh ada P, tak ada boleh Q, dia ada D1 je kalau XX je. Okey, syarat dia masih sama, kuasa pada pemboleh ubah ialah 1 dan dalam persamaan tu pun ada satu pemboleh ubah je. Macam tadi awak tengok persamaan linear je, dia boleh ada P campur Q sama dengan 8, kan? 3X campur Y sama dengan 7. Tapi yang ini, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, ada satu ni maksudnya pemboleh ubah dia satu je. Tak boleh campur pemboleh ubah yang lain. Yang ni dia. X campur 5 sama dengan 8. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. 3N campur 1 sama dengan 6N. Tak kisah asalkan dia pemboleh ubah dia sejenis je. Maksudnya sama je. Okey, tak mau 3N campur M, tak mau. Okey, tak boleh. So, kuasa bagi X tu ialah 1. Satu pemboleh ubah dan ada kesamaan. Ini ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, boleh tengok contoh. Okey, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, kita tengok A ni. Ada satu je pemboleh ubah dia X. Kuasa dia pun 1. Ada sama dengan, so dia ialah ya. B. Okey, disebabkan ada pemboleh ubah dia 2. Ada P, ada Q. So dia bukan persamaan. Dia bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sebab ada P dengan Q. Okey. C. Ya ke tidak? Ya. Sebab walaupun dua-dua ada K tapi tak ada kuasa, dia still kuasa pada K tetap 1 kan? Dan dia ada sama dengan. Okay, D. Y kuasa 2. Awak nampak je kuasa 2, dia terus bukan. Sebab mesti pemboleh ubah dia kuasa 1. Okay, next. Okay, nanti awak dah boleh buat latihan ni lah ya. Okay, kita cuba tengok. Terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. So A, M campur 5 sama dengan 12. Dah tentulah M ni 1 je. Pemboleh ubah kuasa pun 1 ada sama dengan. So jawapan dia ya. Okay, nanti awak buat lah ya. Saya cakap je jawapan dia. Okay, B pun sama. Okay, B pun P P dia pemboleh ubah sama dengan P dia kuasa 1. Okay, bracket maksudnya darab. Kalau awak darab pun 3P mesti pemboleh ubah dia kuasa dia 1. B ya.
C, tengok ada X ada Y. So, bukan. Sebab dia nak persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. So, bukan. D, ada kuasa 2. So, bukan. Bagi sebab. Okey, itu jawapan dia nanti awak kena buatlah latihan 6.1A. Okey, contoh 2. Bentukkan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, A, satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Okay, awak boleh cari satu nombor tu apa-apa pun boleh ubah. Nak guna X, nak guna Y, A boleh, tak kisah. Katalah cikgu guna, katakan nombor tu yang cikgu guna ialah X. Okay, satu nombor ditolak. So, you tolak. X tolak 8 sama dengan 2 sebab bakinya 2. Okay, B. Pak Cik membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang dan sebuah buku tulis berharga RM3. Jumlah wang yang dibayar ialah RM7. Okey, harga 5 batang pen maksudnya 5 darab dengan Y. So, 5 darab Y, awak dah belajar hari tu. Buat 5, dia ialah 5Y. Okey, 5Y campur dengan buku tulis harga RM3, kita tukar kepada sen. RM3 maksudnya 300 sen. So, 5Y campur 300 sama dengan RM7. Tukarkan jadi sen 700. Sebab dia kata jumlah wang yang dibayar. So, sama dengan 700. Okey, begitu juga contoh 3. Tulis pernyataan atas situasi bagi setiap persamaan berikut. Dia bagi awak persamaan, awak bagi situasi. Dengan keadaan X ialah satu nombor. So, nak tulis macam mana? Okey, 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5 hasilnya ialah 19. Okey, biasanya yang sama dengan ni, kalau macam ni tak ada apa-apa situasi, kita tulis hasil. B, Y tolak 2 sama dengan 8 dengan keadaan Y ialah umur Rajis sekarang. Ni berkenaan dengan umur. So, bila Y tolak 2 maksudnya Rajis berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. So, kena faham tolak 2 ni maksudnya 2 tahun yang lepas. Okay, nanti awak boleh tengoklah latihan yang dalam buku teks yang nanti awak kena buat lah. Okay, ini yang awak kena buat nanti. Okay, try dulu nanti. Tadi latihan 6.1A cikgu dah bincang. 6.1B awak try buat nanti. Ini saja saya tunjuk kat slide lah. Okay, next. Yang kedua, kita belajar sampai sini iaitu menyelesaikan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okay, dia bagi bongkah. 2 buah bongkah yang masing-masing berjisim 6 kilo dan X kilogram. Diletakkan pada penimbang seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Bacaan ditunjukkan oleh penimbang adalah sama dengan jumlah jisim kedua-duanya. Jadi jumlah dua-dua ni ialah 10 kg. So, persamaan linear yang awak boleh bentuk ialah X campur 6 sama dengan 10. Tak payah tulis kg lagi. Senang kan? Okay, rajah seterusnya. Jika kita menggantikan bongkar X ni dengan satu bongkar berjisim 4 kilo. So, bacaan pada penimbang adalah sama kan? Masih sama kan? 10 kilo. 4 campur 6. So, hal ini menunjukkan 4 ialah satu nilai berangka yang memuaskan persamaan X campur 6. Maksudnya kalau awak masuk 4, dia ialah memuaskan persamaan ni. Dapat 10 lah maksudnya. Kalau awak masuk 5, mana dapat? 5 campur 6, 11. So, dia tak memuaskan. So, nilai berangka ini dikenali sebagai penyelesaian bagi persamaan X campur 6 sama dengan 10. Okey, boleh faham ya setakat ni? Okey, barulah kita masuk penyelesaian persamaan linear. Okey, awak dah belajar persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. So, yang ini ialah penyelesaian persamaan linear. Ialah nilai berangka yang tadi kita sebut yang memuaskan persamaan itu. Persamaan linear dalam satu pun boleh ubah boleh diselesaikan dengan menggunakan 3 kaedah. Ada 3 kaedah awak boleh guna. Mana-mana awak boleh pilih. Kecuali soalan suruh, buatlah. Okey, kaedah cuba jaya, aplikasi konsep kesamaan ataupun kaedah pematah balikan. Okey, cikgu cuba terangkan 3-3 ni dan awak pilihlah yang mana awak rasa sesuai. Okey, contoh yang keempat ni. Dia guna kaedah cuba jaya. Okey, selesaikan persamaan linear 2x campur 1 sama dengan 7 dengan menggunakan 3 kaedah dia suruh guna. First, guna kaedah cuba jaya. Dia guna, okey, awak maksudnya yang kaedah cuba jaya, okey, awak gantikan X ni apa-apa nilai. Tapi
Jangan ada besar sangat kan. Banyak nak buat ni. Cuba jaya maksudnya awak try. Try and error. Dapat jawapan betul, itulah jawapan dia. Okey, contoh nilai X tu saya gantikan dengan 1. Okey, maksudnya 2 kurungan 1. X sebelah X ni ialah kurungan 2X maksudnya 2 darab X. So 2 kurungan 1 gantikan apa yang ada huruf X 1. Campur 1 salin. Okey, berapa jawapan dia 2 campur 1? 3. Okey, 3 ni sama tak dengan sebelah kanan? Sama tak dengan 7? Tak sama. Okey, so tak sama. Bukanlah. Okey, yang kedua gantikan 2 pula. 2 campur 2, 4 campur 1, 5. Sama tak dengan 7? Tak sama juga. So kita ambil besar sikit. Kita upkan sikit nombornya makin kurang kan. Okey, gantikan 3 pula X. So 6 campur 1, 7. Sama tak dengan sebelah kiri yang kanan? Sama. So jawapan dia X ialah 3 ialah penyelesaian dia. Jawapan dia X sama dengan 3 ialah penyelesaian dia. Okey, kita tengok kaedah yang kedua. Inilah aplikasi konsep kesamaan. Dia guna rajah nanti cikgu cuba tengok tak payah guna rajah pun boleh. Okey. Tengok kaedah dia lah. Rajah ni untuk dia awak lebih faham. Okey, tadi masih sama persamaan linear dia. 2x campur 1 sama dengan 7. Okey, 2x ni ada 2. Ada bola campur kat sebelah. Bola sini 7. Okey, 2x campur 1, dia tolakkan bola ni 1 sebelah kiri, tolak bola juga sebelah kanan. So dia akan jadi 6, dia tinggal 2. Tengok, nak tengok balance tak? Okey, kemudian 2x ni, sebelah tinggal 2x, sebelah tinggal 6 biji bola. Okey, so kita nak sama rata, bagi 2. Okay, kita bagi bola ni seorang 2, maksudnya bagi 2 terus. X ni bagi 2, bola pun bagi 2. So dapat berapa? So kita nak cari X kan? Kita nak tahu seorang tu dapat berapa. Seorang tu, X tu akan dapat 3. Sama tak jawapan tadi? Tadi pun 3, ni pun 3. Ni cara kedua. Kita samakan. Kalau dia tolak sini 2, sana pun tolak 2. Okay, next. Ini kaedah pematah balikan. Okay, lebih kurang dengan kaedah B sebenarnya. Okay. Yang ini katakan nilai awal sama dengan X. Okay, dan nilai akhir sama dengan 7. Okay, senaraikan operasi matematik bermula daripada nilai X untuk menjadi 7. Okay, maksudnya ini X ialah darab 2 betul? Tambah 1 sama dengan 7. So, kita gunakan kaedah pematah balikan ni. Okay, tadi kita darab, kita bahagi, tukarkan. Kalau darab, kita bahagi 2. Kemudian tambah, kita jadi tolak. So, maka nilai X dapat ditentukan dengan menulis 7 tolak 1, 6 bahagi. 7 tolak 1, 6 kan? Okey, 6 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab sebelah X jadi 2. So, jawapan dia 3. Sama tak jawapan dia 3? Okey, so ada 3 kaedah. Nanti cikgu tunjuk lebih jelas lagi. So, awak boleh pilih lah mana-mana kaedah yang sesuai dan jangan ambil masa yang panjang lah kan. Dalam exam pun ada masa. Satu soalan sampai 1 jam. Okay, next. Ini contoh lah. Okay, contoh ni dia tulis soalan dia hanya tanya selesaikan saja. So, mana-mana kaedah awak boleh guna. Selesaikan persamaan yang berikut. So, 2x campur 13 per 5 sama dengan 7. Okay, macam mana nak buat? Kalau awak nampak bawah ada 5, kita nak hilangkan 5 ni, kita kena darab dengan 5. Sebab leceh kan ada bahagi bawah ni. Okay, darab 5, sebelah pun kena darab 5. Kena adil lah. Awak darab 5, dia pun darab 5. So, nanti bawah dah tak ada. Sebab 5 dah kecil kan? So, tinggallah 2x campur 13 sama dengan 35. Okey, dah ada tambah 13 ni tak nak. Sebab kita nak cari x Bila selesai kan maksud nak cari unknown tu, pemboleh ubah tu. Disebabkan dia tambah 13, kita kena tolak. Sebelah sini pun kena tolak. So, dah tinggallah. Makin sikit kan? So, dia bila makin ringkas, makin senang awak nak selesaikan. So, 2x sama dengan 22. Last sekali disebabkan ada sebelah 2, x ni ada 2, kita bahagi 2. Kalau darab makin besar. Nak hilangkan 2 tu kena bahagi, sebelah pun bahagi. So, jawapan dia bila dah habis, potong 2 ni. 22 bahagi 2, 11. So, jawapan dia X sama dengan 11. Itulah cara buat. Okay, nanti kita tengok latihan yang seterusnya. Awak boleh try. Begitu juga dengan B. Bila ada bracket, kita kena buka dulu bracket. Kalau tak susah nak buat. So, 5x tolak 4 darab 5, 20.
So, sama dengan X campur 16. Bila tak ada bracket dah boleh buat. Okay, dah kembang. Kita selesaikan. Okay, 5X tolak 20 sama dengan X tambah 16. Okay, sini 20. Okay, tolak. Jadi kita tambahkan 20. Nak hilangkan 20 ni dulu. Sebelah sana pun kena tambah. So, tinggallah 5X. Okay, disebabkan 5X sama dengan X tambah 36. X ni ada X sebelah sini. Bawa kita kena tolak X. Sebab kita nak buang X yang sebelah 36 pula. Okay, 5X tolak X. Sebelah sana pun kena tolak X. So, yang tinggal 4X campur 36. Last sekali sebelah X ada 4 bahagi 4. Yang sebelah sini pun bahagi. So, mesti balance kiri kanan. Okay, nanti bila awak dah pandai sikit, tak payah guna yang macam ni. Ada cara lain So, jawapan dia X sama dengan 9. Okay, ini ialah soalan aplikasi matematik. Okay, ni semua ada dalam buku teks awak. Nanti awak boleh tengok Okay, soalan yang ni ialah selepas 10 tahun umur Jalil akan menjadi 3 kali umurnya sekarang. So, berapakah umur Jalil? Okay, selepas 10 tahun umur Jalil adalah 3 kali umurnya sekarang. Okay, katakan awak kena buat katakan umur Jalil sekarang ialah X. Awak nak buat Y pun boleh. Z pun boleh, A pun boleh. Okay, selepas 10 tahun umur Jalil ialah 3 kali X. So, 3 kali X maksudnya 3 kali X ialah 3 X. Sebab dia kata 3 kali umurnya sekarang. So, kita buat 3 kali X. So, dia ialah 3 X. Okay, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah yang dia bentuk ialah, sebab dia tanya berapa umur Jalil. Dia nak selepas 10 tahun. Okay, jadi 10 campur X sama dengan 3 X. Okay, umur dia sekarang X, campur lagi selepas 10 tahun, campur 10. Jadi sekarang umur dia Jalil akan 3 kali umur dia sekarang. So, 3 kali X, 3X. Inilah persamaan linear dia. Okay, ni pun boleh. Ini jadi kita nak dapatkan umur dia. Tadi dia kata, ini persamaan linear tau. Belum tahu umur dia. Dia nak tahu umur Jalil ni. Ambil balik persamaan linear awak tu. Okay, selesaikan macam tadi. So, dia tambah, jadi tolak X, ini pun tolak X. So, tinggal, kita cari X dah sekarang, nak tahu umur Jalil. So, 10 sama dengan 2X. So, bagi 2, macam cara tadi. So, jawapan sekarang umur Jalil ialah 5 tahun. Ini umur Jalil. Soalan nak apa? Berapakah umur Jalil? Tapi kita dapat tadi, dia punya ni X campur 10, betul? Sama dengan 3X. So, 5 ni kena masuk dekat sebelah, gantikan X tadi. 5 darab 3, 5 bukan umur Jalil. Umur Jalil ialah 5. Okey, tapi dia nak soalan tadi, berapakah umur Jalil? Okey, jadi 5 ni hanya untuk X. Okey, so gantikan dalam X tu 5. So, 5 maksudnya 3 darab 5, jawapan dia 15. So, umur Jalil sekarang ialah 15. Yang dia cerita tadi, umur Jalil sekarang. X, kita gunakan X. Selepas 10 tahun, okey, umur Jalil akan jadi 3 darab X. Ini sebab dia kata umur Jalil akan menjadi 3 kali umurnya sekarang. Okey. So, bila awak ganti, kiri kanan dia akan sama. Kan? 5 campur 10, 15. 3 darab 5 pun 15. So, jawapan dia 15. Okey. Maksudnya umur Jalil masa yang dikira tu 5 tahun. Campur lagi 10 jadi 15. Okey. Boleh. So, ini latihan yang awak kena buat nantilah. 6.1D dan mahir diri pun boleh buat. Okey. Inilah tajuk-tajuk yang cikgu cuba terangkan hari ini. Sampailah awak daripada yang pertama, persamaan linear. Persamaan linear boleh dalam satu pun boleh ubah. Menyelesaikan persamaan linear dalam 3 kaedah. Okey. Kena banyak buat latihan sebab maths ni memang kena rajin. Dan boleh cuba buat modul yang mula-mula tu. Belum stop dulu lah. Sebab apa, modul tu hanya untuk yang dah habis topik boleh buat. Macam bab 5 dah settle lah. Okay, cuma modul yang saya bagi kendian tu sepatut dah ada bab 6 dah boleh buat dah. Ada yang dah print. Yang tak boleh print biar dululah kita guna buku teks. Okay, awak ada 2 pilihan. Jangan cakap ni tak boleh print tapi yang ni tak boleh buat. Buku teks banyak boleh buat. Okay, cuba buat latihan cikgu bagi. Nanti cikgu akan senaraikan balik latihan mana nak buat.
Okey, sampai sini saja untuk hari ini. Apa-apa boleh tanya cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.